Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan belajar tentang power, authority, legitimacy and sovereignty. Okay, as we have learned last class, we are going to know the differences or to know the meaning of power, authority, legitimacy and sovereignty. Okay, macam previous class kita dah belajar pasal apa itu sains politik, apakah bidang-bidang yang berkait rapat dengan sains politik dan apakah bidang-bidang yang berada dalam sains politik ya. Okey semua, seperti mana yang kita tahu untuk chapter ni saya akan kita akan belajar tentang empat elemen of power. Okay, so setiap power, authority, legitimacy and sovereignty ni dia ada tingkat-tingkat dia. Maksudnya semua ni adalah tentang kuasa, sebab itulah macam yang kat sini pun tangan kan. Okay, tangan. Okay, so macam maksudnya kuasa. Okey, bila kita belajar politik, kita tak boleh lari daripada kuasa. Kita tidak boleh lari daripada orang kata sebab dengan kuasa lah kita baru boleh nak mentadbir negara. Authority pula adalah sama juga maksud macam kuasa tapi lebih kepada kuasa yang formal lah diberikan kepada orang yang mempunyai satu-satu jawatan. Okay. For legitimacy, it means that keabsahan. Okay, dia datang daripada perkataan legal. Legal ni maksudnya sah di sisi undang. Dan sovereignty pula datang daripada perkataan sovereign ataupun kata daulat. Okay, so sovereignty bermaksud kedaulatan. Okay, untuk mengikuti kelas, Madam harap kamu semua boleh ada pensil pula dah pen, kertas ataupun buku nota so that you can write. Okay, bukan apa, walaupun modul Madam dah bagi, tetapi nota ni orang kata untuk membuatkan kamu tak nak kamu hilang fokus. So that bila Madam beri contoh yang keluar daripada buku, kamu boleh tulis ataupun sesaja tulis untuk accelerate kamu punya pemikiran. Okay, tahukah kamu bila kita menulis nota, kamu akan lebih dapat capture sesuatu informasi itu 65%. Okay, berbanding daripada dengar saja kamu akan drag. Okay, dengarlah ni tips Madam. Okay. Lagi masuk. Alright. Okay. Okay, so agak banyak chapter tapi jangan risau. Senang aja Okay. Untuk ni. Okay. Okay. Okay, so seperti mana Madam cakap tadi, power, authority, legitimacy and sovereignty. Yang pertama kamu akan belajar pasal kuasa, apakah maksud kuasa dan apakah jenis-jenis ataupun punca-punca dari mana kita boleh dapat kuasa. Yang kedua kita akan belajar tentang authority ataupun macam yang cakap adalah kuasa tetapi segi formal lah, iaitu apakah maksud authority ataupun dan bagaimana cara-cara kita nak dapat authority. Okay, ada 3 cara. Okay, kalau kuasa tadi ada 5 cara. Okay, Madam harap kamu jelas lah. Kau tengok pada mind map ni. Okay, so this is how kamu nak talk mana-mana supaya tak pening sebab chapter 2 agak banyak Dan legitimacy di mana Madam cakap tadi berasal daripada perkataan legal, bermaksud keabsahan. So bermaksud maksud dan juga maksud legitimacy dan apakah cara-cara untuk mendapatkan legitimacy. Okay, so kita tengok kepada sovereignty pula, apakah maksud sovereignty dan jenis-jenis sovereignty yang ada, dan juga ada 2 je, dan bagaimanakah kita nak menjaga sovereignty. Suka untuk Madam ingatkan ya, kelas kalau lambat-lambat macam ni, lain kali Madam lepas Madam masuk, dalam 5 minit tu Madam tunggu sampai 2. Taklah, jangan lama sangat lah Madam tunggu. Kalau ada lagi yang tak ni, Madam takkan accept dah dia punya ni. Taklah, letih juga Madam nak approve macam ni. Okay, kita tengok kepada power. Okay, nampak jelas kelas slide ni, nota kita ni? Nampak Madam. Alright, so jelas. Power. Okay, thank you. So power, okay, contoh apa itu maksud kuasa The capacity, kebolehan seseorang
keupayaan seseorang ataupun bukan seorang lah, satu grup, contohnya macam sebuah company, sebuah syarikat. Kalau seorang, contoh seorang pemimpin, kalau grup satu parti politik, okay, to modify the conduct of other individuals, okay, untuk mengubah kelakuan ataupun perbuatan orang ataupun satu kumpulan yang lain seperti mana yang mereka mahukan. Ini R.H. Stoney yang memberi pendapat ni. Maknanya kalau kita boleh mengubah seseorang, kalau kita instead of dia buat A tetapi akhirnya dia buat B kerana kita mempengaruhi, bermaksud kita ada kuasa ke atas dia. Okay, it is something that we cannot touch or smell, but it's a form of social relationship between individuals or group. Okay, kuasa ni, power ni bukan satu benda yang kita boleh sentuh ataupun bau, tapi ada satu bentuk satu hubungan sosial antara seseorang dengan orang yang lain ataupun satu grup dengan grup yang lain. Okay, maknanya contohnya kita dah dengar ura-ura kerajaan Kelantan atau Kelantan mungkin mengadakan PKP. So instead of kita boleh keluar, kita boleh meniaga, kita boleh ni, kita tidak boleh buat macam tu. Why? Because government has power. Okay, ada kuasa ke atas kita. Daripada kita nak keluar, kita jadi tak keluar. Okay, itu maksudnya dia ada pengaruh, ada kuasa ke atas kita. Okay, ini bermaksud an ability of a person, okay, kebolehan seseorang to make someone else do or think something which he or she otherwise would not do. Okay, maknanya dia kebolehan seseorang itu membuatkan sesuatu yang lain kalau tak, orang tu tak buat. Contoh macam Madam suka marah anak Madam. Kalau boleh anak Madam ni dia nak tengok YouTube dia sepanjang masa. Okay, kalau boleh nak tengok PC je sama masa. Tapi tiba-tiba mama dah mengamuk, mama tutup semua, and then dia kena belajar, kena mengaji. So pasalah sebab apa Madam ada kuasa ke atas mereka kerana Madam ibunya. Macam tu. Power tak semestinya ada kerajaan, ada undang-undang, ada apa-apa kan. Tetapi cukuplah orang tu lebih berpengaruh daripada berpengaruh ke atas seseorang tu. Contohnya macam siapa lagi yang boleh mempengaruhi kamu? Kawan kamu. Sebab kamu tak nak beli ni dari kawan kamu, pujuk, boleh. Itu pun boleh dipanggil sebagai contoh kuasa lah. Okay. Alright. Kita tengok dari mana kita boleh jadi seseorang yang berkuasa. Okay. Sources of power can be defined as how the individual or groups of individual obtain the power. They can be made by many sources which are, okay. So, sources of power ni boleh terdapat ataupun boleh diperolehi daripada 5 punca. Yang pertama adalah force or coercive power. Paksaan. Dengan memaksa, kita boleh menyebabkan orang ikut kita. Itu yang pertama. Okay. So kalau kamu tengok kat sini, inilah satu punca kuasa yang paling senang nak kita nampak. Sebab ianya sangat-sangat berjaya untuk membuatkan seseorang itu buat apa yang orang tu nak lah, orang yang berkuasa tu lah. Okay, because orang yang ikut tu kenapa dia ikut? Sebab dia percaya yang the leader has power to punish him for non-compliance. Them lah, to punish them actually. So maknanya kalau tak buat, kita rasa takut nanti kita kena hukuman ataupun kena denda ke. Macam anak Madam. Dia takut kalau Madam marah dia, bukan dia rela hati sangat nak belajar, tapi dia takut nanti mama akan mengamuk bagai singa betina yang lapar. Dia takut dia juga. Atau maybe Madam macam kejut anak Madam bangun, tak nak bangun. Sebab dia nak bangun, siapa nak pergi 7 bangun. Maknanya, tapi itu bukan coercive lah. Coercive ni maksudnya kekerasan. Contohnya kerajaan lah. Kerajaan dia ada this type of power. Dia ada jenis kuasa yang macam ni. Okay. So, paksaan ni ataupun kekerasan ni boleh datang dalam 2 bentuk. Satu melalui undang-undang. So siapa yang suka undang-undang kan? Sebab benda tu menyekat kita punya menyekat kita lah. Dan satu lagi weapon, senjata. Okay? Yang kita rasakan benda tu boleh menyebabkan mungkin dia tak ada undang-undang, menyalahi undang-undang dan ianya, tapi sebab dia ada weapon ataupun dia gunakan orang kata senjata, boleh menyakitkan kita. Contohnya apa? Perompak suruh kita keluarkan semua duit ataupun emas-emas kita dengan mengacukan pisau ataupun pistol. Kita takut tak? Takut. Adakah ianya legal ataupun sah di sisi undang? Tak kan? Tapi ianya
kita buat juga apa yang dia nak sebab kita takut dengan weapon dia. Macam kerajaan memang sentiasa menggunakan undang-undang. Bila diisytihar PKP, itu dah jadi macam satu peraturan, satu inilah arahan keras dan rakyat suka tak suka kena ikut. Okay, nampak? Citizens do not like to be fined. Okay, maksudnya citizen tidak suka didenda dan sudah tentulah perkataan dipenjarakan akan menakutkan. Okay, siapa yang langgar tak patut SOP akan dikenakan denda 10,000, akan dipenjarakan berapa tahun. Takut. Okay, so citizen akan membayar dia punya cukai sebab dia takut. Adakah dia rela? Tak rela sebab dia takut. Okay, so kadang-kadang diorang ni sebenarnya takut, lebih kepada takut rather than voluntary. Sebenarnya anak-anak madam pun takut dengan madam, bukannya dia ikhlas ataupun bukannya dia suka rela ikut, tapi sometimes itulah dia pendidikan dan pengajaran untuk orang yang degil. Kalau macam kalau rakyat ni okey je, takkanlah kerajaan nak guna kekerasan. Tapi kalau rakyat ni jenis ketegak dalam bahasa utara lah kan, dia ni macam tak dengar cakap, paksalah guna kekerasan. So, ianya sangat berjaya sebab kita takutkan. Tapi dalam masa long term, tak apa-apalah sebab mungkin rakyat akan memberontak. Okay? Tapi kalau nak suruh macam, okey tutup sempadan tu, dalam masa berapa ni kata kena denda, dia efektif sekejap je. Okay, maknanya terus dalam masa singkat kita dapat capai. Suka tak suka itu belakang kira. Janji objektif sampai. Okay, pertama sekali gunakan paksaan ataupun kekerasan. Ya. Tengok ni. Ini Korea Utara. Okay. Korea Utara ni dia punya hukuman 3 generations. Kalau tok dia buat salah sampai ke cucu kena penjara, duduk dalam penjara. Okay. So ini bermakna seseorang yang buat salah akan dihantar ke penjara, bersama keluarga dia dan 2 lagi family bawah dia akan lahir dalam penjara. Okay. Dan akan hidup sampai habis seumur hidup mereka. Takutnya nak buat salah dekat Korea Utara. 3 generasi, 3 keturunan kena penjara kalau buat salah. Kalau tok buat salah, habis ke cucu kena. Hiduplah dalam penjara. Inilah kekerasan Korea Utara. Inilah dia punya kuasa. Kekerasan. Alright? Tapi memang teruk lah. Okay. Okay, yang ni. Yang ni pun kita akan ada kuasa tapi kita tak guna kekerasan. Tapi kita guna duit. Macam madam pagi tadi. Madam kejut anak madam. Bangun. Oh memang susah buka mata. Bangun. Siapa nak pergi 7-Eleven? Wash. Sampai bila air dah. Maksudnya kita tak guna kekerasan, kita tak marah tapi kita macam bukanlah bribe. Tapi kita janji pada dia kalau dia ikut cakap kita akan bagi something yang berbentuk material. Inilah kita panggil sebagai wealth or reward power. Okay, wealth is well recognized as an effective source of power and influence for those who have it. Okay, ini dia memang sangat diperakui lah keberkesanannya dan sangat-sangat berpengaruh untuk orang yang ada lah, yang kaya, yang ada lah yang kaya. Janganlah kita okey lepas ni belanja, dia pun tak ada duit, orang pun tahu dia tu pun tak ada duit. Tak menjadilah. Tapi kalau kita tahu dia orang kaya, kita pernah dengar perkataan kaya dan berpengaruh. Betul tak? Sebab bila kaya je, apa maksudnya? Bila kaya je, dia automatik berpengaruh. Sebab apa? Sebab memang zaman sekarang orang memandang duit. Siapa tak pandang duit? Betul tak? Sebab dengan duit lah kita boleh hidup. Okay? This is because those who control wealth can give some to others. Sebab kita merasakan, orang yang ikut cakap tu merasakan jika dia ada duit, dia boleh bagi pada orang lain. Kita macam boleh dapat lah. Okay? So, sebab itu ramai orang yang type to them so intimately. Sukalah berdamping dengan orang-orang kaya supaya boleh dapat juga rasa kekayaan, kemewahan, keselesaan yang si kaya ni ada. Okay. So untuk for example-nya orang-orang politik lah, apabila seseorang ahli politik tu won the election, dia akan boleh berjaya meletakkan dia punya pengikut dia dalam kerja kerajaan ke, bagi kontrak ke, sebab dia dah ada kuasa. So orang macam sokonglah dia sebab nanti apa-apa dia bagi kontrak pada kita. It's all about money lah. Contoh orang yang kaya di Malaysia adalah seperti Robert Kwok. Robert Kwok adalah
orang yang paling kaya di Malaysia, okay. So dia mempunyai core group which has interest in hotels, real estate and commodities. Dia kaya lah, orang panggil dia Raja Gula. Okay, orang kaya. Okay, yang seterusnya kita ni madam kuat pun tak nak paksa orang tak saya dengar. Kaya jauh sekali, macam mana saya nak jadi berkuasa? Okay, ada cara yang ketiga, iaitu bila kita menggunakan kepandaian kita ataupun kita ada ilmu yang hebat yang menyebabkan orang ikut kita ataupun orang dengar cakap kita. Okay, expertise has provided individuals with power and influence. Okay, bila kita pakar pada satu benda, kita akan dapat kuasa dan pengaruh. Okay, the followers, pengikut ni dia obey the expert, taat kepada pakar ni because they believe that the leader possess superior information and ability. Sebab dia percaya sesuatu leader, orang yang dia ikut cakap ni, apa dia, mempunyai maklumat yang hebat atau maklumat yang boleh ataupun kepakaran yang hebat lah. So orang yang pakar-pakar ni pun akan berkuasa kerana otak dia, pemikiran dia. Seperti kata pepatah orang putih lah, knowledge is power. Okay. The followers hope that the knowledge of the leader could lead them to better conditions. Okay, follower ni dia berharap orang kata maklumat ataupun pengetahuan yang leader tu ada, sebab leader ni pandai, dia boleh membawa pengikut-pengikutnya ke keadaan yang lebih baik. Okay, so for example, seorang pesakit akan mendengar nasihat doktor sebab dia percaya dan dia bergantung kepada kemahiran dan kepakaran doktor berkenaan dengan penyakit dia. Katakan kalau kita nasihat ayah kita ayah janganlah makan macam ni nanti, janganlah macam ni, tak baik. Tak nak dengar. Tapi doktor cakap, pakcik jangan buat macam ni, darah tinggi pakcik dah naik, kencing manis dah naik. Dia percaya sebab yang bercakap tu doktor, orang yang ada kelulusan. Okay, contoh yang paling baik sekarang ialah NDI, okay, National Board Members and Malaysian Director General of Health, atau kata DG kita lah, okay, pengarah kesihatan kita, Datuk Dr. Nur Hisham, telah pun di-awardkan dengan satu title sebagai Tan Sri pada 17 Ogos 2020 oleh oleh YDPA kerana dia punya orang kata kepimpinan dia semasa negara dilanda COVID lah. Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dikenali sebagai seseorang yang sangat boleh digantung harap, dipercayai dan dihormati. Okay, satu figure yang dihormati lah. Okay, yang membantu untuk mencegah COVID ni lah. Okay, so kita dengar nak PKP pula dah Kelantan. Aduh, sebab apa Kelantan naik kes? Ya. Okay, dan yang seterusnya adalah position ataupun the legitimate power, iaitu dia dapat kuasa sebab dia ada dia dapat jawatan. Okay, macam madam menjadi penyelaras program, so madam ada jawatan, so ada bidang-bidang yang madam boleh buat lah berdasarkan jawatan madam. Position means title or rank of a person or office holder in an organisation. Okay, maknanya orang kata kedudukan bermaksud ialah title kita, jawatan kita, kat mana posisi kita di dalam satu-satu organisasi. Macam madam pensyarah biasa, penyelaras program, mestilah kurang madam punya kuasa nak dibandingkan dengan rektor yang menjaga satu UiTM Kelantan. Madam just jaga AM sahaja, macam AM 110. Okay, the higher the rank, the more power that he has. Okay, lagi tinggi dia punya jawatan, lagi banyaklah yang dia punya kuasa. Tapi kena ingat, tinggi jawatan datang dengan kuasa yang banyak tetapi tanggungjawab yang banyak dia kena jaga. Okay, apabila seseorang ada jawatan, dia akan dengan mudahnya ada orang bawahan. Subordinate ni orang bawahan, dan orang bawahan ni akan dengarlah cakap dia ataupun arahan dia. Okay, dia ada kuasa untuk menentukan hal-hal yang berada di bawah bidang kuasa dia lah. Macam madam hanya jaga budak
AM lah, tak boleh lah main lagi jaga budak bisnes pula, itu ikut dia lah. Main hanya jaga kamu semua, macam tu. Jurisdiction, bidang kuasa tu. Okay, for example, Menteri Kabinet biasanya dia akan lagi banyak kuasa berbanding dengan orang bawahan ataupun yang tidak mempunyai jawatan dalam kerajaan. Sebab tu orang berebut-rebut nak jadi menteri, sebab menteri ni ada kuasa yang boleh mencorakkan. Okay, tapi ingat, kuasa datang dengan tanggungjawab. Okey, nampak tu Perdana Menteri dibantu oleh menteri. Okey, menteri-menteri dan menteri-menteri dibantu pula oleh jabatan-jabatan di bawahnya. Yang ni yang kita panggil sebagai public admin. Okey, so jawatan. Okey. In our country, Perdana Menteri dilantik apabila dia menjadi ketua parti majority. Okey, maknanya dia paling ramai. Okey. Ini semua yang mempunyai yang legitimate power. You like it or you don't like it, this is our Malaysian cabinet. They have power on us. They can corakkan negara kita dan kita sebagai rakyat kena follow. Okay, so ini dia seramai, tak silap menteri dengan timbalan Perdana Menteri dan tanpa menteri dan timbalan menteri tanpa timbalan Perdana Menteri, tapi kita ada menteri kanan lah. Okay, mereka semua adalah orang kata yang akan mencorakkan pentadbiran negara dan mereka punya kuasa. Okay, setiap menteri mempunyai portfolio dia dan dia akan membawa usul-usul mereka ke dalam parlimen. Okay, ini adalah yang terkini. 72 orang tak silap medium. Okay, dan last sekali dalam bagaimana nak dapatkan popular support adalah the referent power. Okay, this type of power is based on the followers' identification with the leader. Okay, so maksudnya orang kata ini dia kuat kerana dia punya supporters. Okay, popular support means the government or the is heavily or more supported by the masses or society. Kalau kamu tengok contoh yang paling baik adalah Anwar Ibrahim. Kenapa Anwar Ibrahim atau Mahathir pun kan dah lama, figure yang lama, Kuli kan, Tengku Razali, dah lama dah dia dalam politik Malaysia. Kenapa masih lagi ada orang kata masih sudah tak relevan, sila bagi pada orang muda. Why? Sebab dia ada penyokong. Selagi mana ada penyokong, dia akan tetap popular. Okay, so maksudnya popular means being liked by the rakyat, being liked by the most rakyat. Maknanya dia disukai oleh kebanyakan rakyat. Okay, so macam nak tahu dia popular ke tak, tengok kepada undi dia. Selagi mana ada orang mengundi dia dan dia menang pilihan raya, dia akan wujud dalam sistem politik negara. Okay, kalau kita tak suka, tak boleh cakap sebab orang lain suka. Okay, itu konsepnya. Kalau kamu tengok, okay, dia cakap pasal popular, kita tengok kepada mana yang paling banyak mendapat undian lah semasa pilihan raya. Itu mudah nak tengok kan. Tengok pada tahun 2008 BN dapat 140 kursi. Sangat banyak lebih daripada taklah, tapi orang kata dekat 2/3 lah. Lepas tu pada tahun 2013 133 saja, dan tengok sangat menjunam turun 79 saja. Okay, sebab itulah Barisan Nasional untuk mengukuhkan kedudukan dia kena bergabung. Okay, nak pula. Dan kalau kita tengok pada hari ini dah banyaklah yang berubah semenjak 2018 ya. Okay, so kalau kita tengok kalau kamu tengok sini, kalau kita tengok kadang-kadang rakyat pun dia punya mood swing tau. Kita panggil mood swing tau. Sekejap dia vote, swing vote. Sekejap dia undi ni, tapi tiba-tiba bila ada pilihan raya kecil kan, by election tu, dia undi lain pula. Sebab macam itulah manusia kan, berubah-ubah. Okey, ni kerusi yang dimenangi ni, kalau kita tengok yang ni yang current lah. Okey, bulan 9 2020 yang lepas. Okey, tengok. Kalau kamu tengok banyak dah parti. Okey, yang hadir. Ini untuk Sabah election. Itu 73 kerusi. So tengok yang mana paling banyak sekali, Parti Warisan Sabah. And then lepas tu Barisan Nasional diikuti dengan Pakatan Perikatan Nasional. Okay, and then kalau kita tengok Bebas 3, Parti Keadilan Rakyat tak ni kat sana, dan UPKO 1 saja. So jelas kat sini mereka boleh membentuk kerajaan di
Negeri Sabah. Okey, tengok berapa. Okey, kita stop sekejap. 5 minit. Boleh kelas? Kita sambung semula 5 minit lagi. Boleh? Boleh. Apa? Okey. Okey, nanti kamu panggil ni. Tapi lepas 5 minit takut dia terlupa. Okey, biar korang rehat sekejap tak korang pening. Okey. Okey, kembali kita. Jangan berehat sangat. Okey, kita pergi kepada authority. Ya.
Okey, apa maksud authority? Authority ni adalah uh, kuasa juga tapi lebih formal. Yang tadi tak formal sangat. Mak boleh ada kuasa, adik boleh ada kuasa, tapi yang ni dia datang dengan jawatan macam yang nombor 4 tadi lah, iaitu uh, orang kata legitimate power. Okay. Nampak tu nombor 1 dia kata legitimate exercise of power. Okay. So authority bermaksud legitimate exercise of power. It is power assigned to a position by the popularly accepted ground rules for the operation of the political system. Okay. Dia satu benda tu secara sah dan dia dapat kuasa kerana diberikan dan sah kuasa dia tu, diberikan sebab dia menang pilihan raya ke, dia layak ke, okay. Okay, when someone gets authority, bila dia dah dapat kuasa yang formal ni, okay, dia ada hak untuk memberikan arahan dan mestilah dipatuhi oleh rakyat ataupun orang yang di bawah subjek dia lah. Tapi mestilah di bawah dia punya jurisdiction ataupun orang kata bidang kuasa lah. Rakyat akan ikut tanpa mempersoalkan kerana dia orang tahu kerajaan berhak. Macam itulah contohnya kerajaan nak buat PKP, katalah kenapa kerajaan nak buat PKP, ini hak kami. Kalau dekat Malaysia ni orang kata power distance dia low, ke luar negara tak boleh. Kenapa kami kena pakai mask, kamu kerajaan kita nak saman kerajaan kerana menghalang kami nak bernafas dengan selesa. Macam itulah. Tapi kalau negara kita ni insya-Allah lah. Okay. So for example, authority yang kita dapat daripada jawatan, office ni bukan pejabat ya, jawatan adalah the Prime Minister actions are accepted voluntarily by the people and his directives are carried out with the use of force or sanction. Maknanya keluar perkeliling, keluar arahan, tak adalah nak keluar sebat orang masuk rumah masa PKP. Just keluar ke arahan, rakyat ikut. Okay. Satu lagi apabila police officer tanya kita nak pergi mana ni, macam tu. Okay, madam nak dengar tak ni kelas? Kelas, dengar tak? Dengar madam. Alright. Dengar madam. Ada nak tanya tak? Okay, so madam nak beritahu, okay, nak kita teruskan kepada 3 cara ataupun 3 punca bagaimana nak dapatkan authority ni. Yang pertama sekali traditional, yang kedua charismatic, dan yang ketiga legal rational. Okay, so kita tengok apa dia traditional. Okay, ini traditional. Macam mana dia berdapat kuasa? Adakah dia melalui pilihan raya? Tak. Okay, so ianya adalah berdasarkan kepada adat istiadat dulu ataupun tradisi ataupun convention atau perjanjian lah. Okay, yang telah tanda tangani lah, macam dulu perjanjian Pangkor lah, perjanjian itulah, perjanjian inilah. Okay, so seseorang itu dia mendapat kuasa kerana diperolehi ataupun diwarisi, perkataan waris tu, okay, daripada nenek moyangnya. Kita panggil dia traditional sebab sistem monarki ni datang daripada past, comes from past. Okay, seperti mana yang kita tahu, kita kita inherit the system from Malacca Sultanate. Okay, kita pun memang sistem kerajaan Melayu Melaka ni kita dapat daripada sistem Melaka dululah. Okay, contohnya senang, dia tak payah, maknanya seorang raja lahir je memang putera, lahir je dia daripada ayahnya raja, dia terus mendapat authority. Okay, so inilah dia Sultan Abdullah and Tengku Hasanah during the proclamation ceremony at Balairung Seri. Okay. Okay, so dia memang dah automatic sebagai raja. Okay, yang seterusnya macam mana kita nak dapat satu yang ni, kita mestilah berkarisma. Okay, so karisma ni apa dia maksudnya? Okay, ini maksudnya kualiti seseorang leader dan sebab dia percaya dia mempunyai sebab kita percaya seseorang tu macam hebat sebab terpuji, macam tu lah.
Okay, for example, magical gifts. Magical gifts ni orang kata debat lah. Berdebat pula dah. Mukjizat, macam Nabi lah boleh melihat kebenaran di masa hadapan ke, dapat tahu kebenaran ke. Heroism, hero. Okay, personal charm, tengok suka je, macam bagus je. Oratorical skill, gift, orang yang pandai bercakap. Ada orang kata Tun Anwar Ibrahim pula dah. Okey, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kalau bercakap, kalau berpidato, burung tengah terbang pun berhenti. Dan exemplary character ataupun orang kata sebagai inilah karakter dia yang macam boleh diteladani, terpuji, perangai yang bagus lah. For example, Tun Mahathir ni dikatakan sebagai leader yang berkarisma, tapi kalau kita tengok kat Malaysia tak ramai yang cakap, bukanlah tak ramai. Tapi kalau kita tengok memang dia tak lari daripada kontroversi ataupun kata-kata buruk pada orang lah. Tapi kalau kita tengok kat masyarakat dunia memang memandang tinggi kepada Tun Mahathir kerana dia punya contribution sebagai Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun. Kenapa, madam? Apa yang dibawa, madam? Okey, sebab dulu Malaysia adalah negara miskin ataupun negara tidak membangun. Okey, kita setara dengan macam ni dengan negara-negara Afrika, tahu tak? Tapi kerana Tun Mahathir, sebab kita masa tu baru lepas kemerdekaan, dan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri kita, Tun Mahathir telah naikkan taraf satu negara kita sebagai bukan negara membangun lah, negara membangun tapi bukan lagi negara maju. Okay, so his Vision 2020 policy is still continue until now. Tak ada dah, dia kena delete ni, kamu gantikan ayat ni. So sekarang kita tak ada dah Vision 2020 tapi kita ada kemakmuran bersama yang dia lancarkan juga sebelum dia turun jadi Perdana Menteri. Okay, dilancarkan semasa jadi interim Perdana Menteri, iaitu 2050. Lambat pula lagi 2050 ke 2030 kemakmuran bersama 2050. Okey, lambat lagi. So inilah lama dah ni. Okey, so kalau kita tengok kat sini, Tun Mahathir telah pun diberikan award yang paling tinggi di Jepun. Okey, so Dr. Mahathir ni adalah leader ketiga di Asia yang mendapat award yang paling tinggi daripada Singapura ni lah. Kalau tidak dulu Lee Kuan Yew dan juga Manmohan Singh lah. Okay, sampai macam tu lah. Orang kata Tun Mahathir ni maharaja dia. Okay, ni Perdana Menteri sanalah Abe. Okay, so orang kata macam tu lah dunia mengiktiraf Tun Mahathir sebagai seorang pemimpin yang berkarisma. Okay. Okay, dan yang ketiga adalah cara untuk dapat authority adalah legal rational. Okay, because dia dapat authority itu sebab dia dapat daripada undang-undang. It means that the person got the position because he was appointed based on law and proper procedure. Okay, obedience is commanded not by custom or tradition but by the law. Okay, for example, ramai juga kata-kata yang mengatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak macam, adakah dia Perdana Menteri yang dilantik dan persetujui, diberi mandat pada, bukan dia orang kata 2018 dulu, betul tak? Tetapi kerana by undang-undang, okey, yang dan bila kita tengok balik undang-undang, dia sah menjadi Perdana Menteri kerana Perdana Menteri mestilah datang ataupun dapat support yang majoriti daripada Dewan Rakyat. Maka Tan Sri Muhyiddin Yassin pun sah, okey, mendapat authority, ada authority untuk menjadi sebagai Perdana Menteri. Okey, ini dia. Okey, sah yang kata kita tak sah ke apa ke, penggulingan ke apa, tidak ada. There's no such thing. Sebab kalau kita tengok undang-undang memperakui Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, yang di-Pertuan Agong melantik Muhyiddin sebagai Prime Minister berkaitan dengan artikel 40 dan 43 perlembagaan. Okay, so lepas mendapat list names, kalau kita ingat masa tu kamu belum lagi masuk ke dah belum lagi kot, kamu masuk saya lepas kan, pening kepala kita bulan 2 tahun lepas, siapa jadi Perdana Menteri saja akhirnya terjawablah persoalan apabila majoriti Dewan Rakyat menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu ahli parlimen Paguh dekat Johor tu. Alright. Okay kelas, faham ke tak faham kelas? Okay ke? Beres ke? Masih boleh follow lagi ke? Okey lagi, madam.
Okey lagi. Okey, ada tak? Saya nak tanya je. Mereka tak tengok muka main jawab je. Buka suara madam, saya tak faham lah. Madam, apa pendapat madam? Boleh tanya. Boleh tak? Ada yang nak tanya? Ada yang nak tanya ke? Okey, ada yang nak tanya? Tak ada. Okey. Tak ada. Alright. Okey, kita tengok kepada yang seterusnya, yang ketiga, iaitu legitimacy ataupun dalam bahasa Melayunya keabsahan. Bukan kebasahan keabsahan. Okey, apa maksud keabsahan ni? It can be defined as the acceptance by the general population of the right of political institution or authorities to act. Maknanya keabsahan ni maknanya rakyat, orang kata secara generalnya, secara amnya, rakyat secara keseluruhannya ataupun kata kebanyakan rakyatnya menerima seseorang parti politik atau sesuatu pihak berkuasa tu untuk bertindak dalam negara. Maknanya berkuasa lah macam kita kan. Siapa yang kita setuju untuk jadi sebagai kerajaan kita, untuk menjaga kita, untuk menentukan tujuan negara kita. Okay, so in democratic countries, winning the election shows that the government legitimacy to rule the country. So kita rakyat profess ataupun meluahkan siapa yang mereka suka, siapa yang mereka rasakan boleh memimpin mereka melalui pilihan raya. Itu yang jadi isu apabila kerajaan sekarang tidak menang pilihan raya tetapi menjadi kerajaan. Walau bagaimanapun seperti yang Medina cakap tadi, ianya sah di sisi undang-undang. Cuma ada juga dan kebanyakannya berbunyi macam tak menang pilihan raya tapi macam mana boleh jadi kerajaan. Okey, tetapi itulah macam Medina cakap, vote swing ataupun orang kata maybe 2018 dia setuju PH untuk jadi kerajaan tapi later mereka berubah fikiran. Okay, so an attitude in people's mind that the government's rule is rightful. So maybe masa Pakatan Harapan rakyat tak suka, so rakyat rasa tak sanggup nak tunggu lagi, so pemimpin pun buat keputusan untuk bertukar lompat-lompat parti apa semua. So akhirnya pada pilihan raya ke-14 Pakatan Harapan menjadi kerajaan selama 22 bulan dan tetapi selepas 22 bulan diambil alih dan kita menyaksikan buat pertama kalinya PAS ke Persekutuan ataupun Parti Islam se-Malaysia yang hanya sentiasa menang di Kelantan akhirnya berjaya ke Putrajaya, maksudnya jadi kerajaan persekutuan lah. Okay, kalau kita lihat semula ini adalah parti yang menang semasa pilihan raya ke-14 iaitu mempunyai 4 komponen yang besar iaitu DAP, PKR, Parti Amanah Negara dan juga Bersatu. Tetapi kenapa Pakatan Harapan boleh kolaps apabila Bersatu keluar daripada mana? Daripada Pakatan Harapan ni. Okay, so Media harap kamu faham lah itu sedikit sebanyak situasi politik dalam negara kita. Okay, Jun 2020 soalan ni keluar, dia cakap write short notes on legitimacy. Alright, let's try. Kena ingat lah, so takut berulang semula apa semua. Okay, macam mana nak dapat legitimacy ni? So, there are 4 ways on how to gain the legitimacy. So, legitimacy ni biasanya kerajaan lah, bukan kita ataupun orang yang ada jawatan ataupun orang yang sah di sisi undang-undang. Okay, yang pertama by result. Nanti kita tengok apa dia. Yang kedua by habit. Yang ketiga by procedure. And then yang keempat by historical, religious or ethnic identity. Okay, so soalan pernah keluar. Jika kamu adalah sebahagian daripada kerajaan, bagaimana kamu meningkatkan legitimasi? Okay, yang pertama sekali cara kerajaan untuk meningkatkan legitimasi adalah result ataupun orang kata jangan bukan result keputusan pilihan raya. No, ianya adalah performance kerajaan. Okay, ini bermaksud kerajaan sah. Okay, dia boleh menguatkan lagi yang dia adalah kerajaan apabila
mereka boleh fulfill people needs. Okay. Korang dengar tak suara media jelas ataupun ada noise kat tepi? Dengar tak jelas? Jelas je. Jelas je. Ada dengar bunyi-bunyi lain kat tepi tak? Tak ada Ada. Ada. Kuat tak? Kurang. Kurang. Okay. So bermaksud kerajaan mendapat keabsahan dengan dia kena tunjukkan yang dia boleh beri result yang terbaik kepada rakyat. Bukan result pilihan raya, dia boleh beri hasil yang baik. Result kat sini bermaksud hasil. Okay. People akan memilih kerajaan kerana mereka percaya kerajaan yang mereka pilih tu akan memberi terbaik, akan buat, kita kalau pilih kerajaan, ni hebat lah minyak tu. Sebab tu kita tengok macam-macam manifesto, minyak turun lah, barang murah lah, benda yang manis lah. Okay, so kita undi sebab kita rasa mereka boleh beri yang terbaik untuk kita. Okay, result here, okay, hasil kat sini bermaksud hasil lah, orang kata performance kerajaan dalam ruling the country and serve the people. Bukannya meningkatkan indeks rasuah, pahala banyak, dia ni boleh buat rasuah. Bukan tu, tapi kita nak yang terbaik untuk rakyat. Okay, so bila kerajaan kerja betul-betul, rakyat terjaga, terjamin, rakyat akan sukalah dan rakyat akan pilih lagi mereka di masa akan datang. Ini contohnya ya. In March 2020, Malaysia had 3 times more COVID-19 cases than any other country in Southeast Asia. Now Malaysia is one of the safest country in the world. Maknanya ini orang kata kejayaan lah. So rakyat suka tak? Of course lah. Okay, kita tengok yang seterusnya. By habit ataupun orang kata sebagai apa? By habit bermaksud dia punya tabiat lah. Okay, sebuah kerajaan tu jika dia dah lama sangat duduk dalam sesebuah menjadi pemerintah, dia akan dengan mudahnya orang akan memperakui dia dan mentaati dia. Okay, contohnya macam Kelantan lah. Kelantan ni orang kata susah parti lain nak masuk. Okay, melainkan PAS. Sebab PAS dah lama 20 tahun. Okay, so sangat susah untuk take over daripada PAS. Sebab PAS dah tak perlu nak kempen sangat diri dia. Rakyat memang dah biasa dengan PAS. Rakyat Kelantan sukakan pemerintahan PAS. Alright. Okay, ni orang kata kemeriahan lah. Tapi kita kena ingat jangan terlalu taksub dengan isu politik. Okay. Alright. So maknanya kadang-kadang bila habit ni dia lebih kepada jadi taksub. Taksub ni maknanya ikutlah cara buat gapo-gapo kita undimu juga sebab kita dah biasa. Okay, itu yang sebenarnya tak bagus. Sebab bila kita terlalu lama, bila satu parti ataupun parti ataupun sesuatu pihak tu memerintah terlalu lama, dia akan berasa selesa. Okay. Okay, dan yang last sekali, yang ni barulah prosedur ataupun melalui prosedur lah. Dia ikut betul-betul prosedur. Macam kamu semualah. Kamu nak betul-betul nak jadi peminjam PTPTN. Ikutlah prosedur, mesti scan dan tangan, dapatkan saksi apa semua. Okay. So, kerajaan pun macam tu. Kalau dia nak jadikan diri dia sah, legitimate di mata rakyat, dia kena lalui satu prosedur yang sah untuk mengesahkan diri dia tu. Dan rakyat perlulah yakin dengan prosedur tu. Contohnya adalah rakyat yakinlah dengan pilihan raya lah bukan salah satu, memang satu-satunya cara yang untuk menentukan siapakah pemimpin. Okay. So ini adalah sedikit sebanyaklah fakta-fakta tentang PRU yang dulu. Okay, kamu boleh baca ada 222 kerusi parlimen, 505 kerusi. Seluruh Malaysia kecuali Sarawak. Okay. Kalau menang 112 akan dapat jadi kerajaan. Kalau lagi 148 menang bergaya. 14 juta pengundi tak mendaftar. 212,000 pengundi baru berdaftar dan ini semua diuruskan oleh oleh siapa tahu yang menguruskan pilihan raya. Siapa tahu boleh beri jawapan.
Yes, Suruhanjaya pilihan raya. Very good. Okay. Okay, opposition parties DAP and Parti Amanah Negara have agreed to use the PKR logo for GE14 Parti Peribumi Bersatu Malaysia, which has been provisionally dissolved. Will follow suit. Okay. Okay, sebuah negara di mana rakyatnya terlibat dalam memilih pemimpin adalah orang kata lebih cenderung untuk mencapai keabsahan kerana rakyat suka ataupun rakyat terlibat dalam memilih kerajaan. Okay, sebab itu adalah orang kata rakyat sukalah bila dia terlibat, bukan tiba-tiba dah jadi menteri, dah jadi apa, kerajaan rakyat macam tak terlibat pun. Okay. Okay, ini adalah kamu boleh baca sendiri pilihan raya punya prosedur. Dia akan start daripada parlimen dibubarkan sampailah result diumumkan. Ini kalau kamu jadi pilihan setakat ni kita tak ada lagi pilihan raya secara online. Kita memang buat secara fizikal. So, kalau kamu tengok kat sini, okay. Inilah caranya kita masuk, bagi IC, lepas tu buat darah cek ni, okay, ni, okay, lepas tu, wah, okay. Alright. Okay, inilah pada result pilihan raya. Okay, pada tahun ni. PKR, yang bawa logo PKR je, 104, so dia ambil DAP tambah, jadilah 113. 112 boleh ni, dia 113. BN dengan PAS, masing-masing sendiri, tak bergabung. Bila bergabung, itulah macam ni lah. Okay, macam ni lah diorang bentuk negara. Okay, bentuk kerajaan. Jika sendiri, tak boleh menang. Tapi, bila dia buat PN lah, Pemufakatan Nasional lah, macam-macam, itu yang boleh menang sebab dia kira kursi yang ada ni. Okay. Okay, dan last sekali. Melalui history, agama dan juga ethnic identity. Okay. Government meningkatkan keabsahan dia dengan kata ikatan antara people, okay, yang sudah lama terbentuk. Okay, contohnya agama dan bangsa. Okay, persamaan agama dan bangsa juga membantu kerajaan to connect with the people. Okay, seperti mana kita tahu, kalau pasal raja-raja ni bukan benda yang asing lagi kalau di Malaysia ataupun tanah Melayu. Sebab apa? Sebab kita memang dah biasa sejak dulu-dulu lagi. Ya. Okay, so contohnya institusi kesusanan sentiasalah berkait rapat dengan orang Melayu. Salah satu peranan YDPA kita adalah untuk mengambil berat tentang orang Melayu dan Bumiputera, tetapi jangan lupa komuniti yang lain juga. Alright, okay. Kita rehat sekejap sebelum kita sambung, takut korang pening kepala. Boleh? Boleh rehat sekejap, 5 minit? Boleh. Saya rehat je madam. Nak rehat lagi ke tak nak? Sebab macam bau jerehat kan ke macam mana? Teruskan ke? Okey, yang mana? Okey. Tabang rehatlah 3 minit. Okey, kejap
Okey, Assalamualaikum. Sikit lagi nak habis. Boleh ke? Ada ke semua? Boleh. 5 minit tu sekejap je. Korang bolehlah update IG sekejap. Tak done pun. Ya? Okey, kita pergi pada last kali iaitu sovereignty. Sovereignty ni maksudnya apa tadi Meda cakap? Dia dah kena tanya ni budak ni takut dah pergi kedai. Sovereignty tu apa tadi Meda cakap? Siapa ingat? Kedaulatan. Yes, kedaulatan. Okey, apa maksud kedaulatan ni? Okey, sovereignty ni dia datang daripada perkataan Latin lah yang bermaksud supreme. Okey. So, ianya adalah highest, dia authority yang paling tertinggi. Okay, so antara yang banyak-banyak tadi power, authority, legitimacy, okay, sovereignty yang paling tinggi. Okay, sovereignty bermaksud quality of having supreme independent authority over a territory. Maknanya dia berdaulat di dalam tanah dia lah, jajahan dia. Okay, ianya boleh dijumpai dalam kuasa untuk memerintah, membuat undang-undang dan rest on a political fact for which no purely legal explanation can be provided. So kalau orang tanya, why kamu punya YDPA has sovereign, berdaulat? No, because orang kata kita pun susah nak terangkan. Kita macam memperakui dia adalah kuasa yang tertinggi. Okay, supreme, absolute, uncontrollable power, the absolute right to govern. Maknanya dia ada hak yang mutlak. Mutlak ni apa? Hak yang tidak boleh diragu-ragu, disangkal lagi. Okay, kuasa yang tidak boleh dikawal lah. Okay, so punyalah powernya daulat. Sebab daulat ni kita tak sebut suka-suka hati, betul kan? Okay, so dia kedaulatan dia sampai ke atas semua rakyat lah. Okay, kita tengok ada dua bentuk sovereignty. Yang pertama adalah internal sovereignty. Okay, ianya adalah kuasa yang paling tinggi. Okay, yang absolute, yang tidak boleh, orang kata, yang mutlak lah atas semua orang, semua benda dalam sesebuah negara. Ianya adalah hubungan antara sovereign power and its subject. It's right of state to make laws apply within its boundaries. So bila dia ada kuasa kedaulatan, dia boleh membuat undang-undang dan melaksanakan undang-undang tu di dalam jajahan dia. Okay, so maknanya tak boleh ada mana-mana kuasa luar yang sibuk campur tangan hal ehwal dalam negara dia, dan dia tidak menerima mana-mana arahan daripada orang lain. Maknanya dia ketua, dia berdiri sendirilah dalam negara lah. Okay, so tak adalah dia macam menjadi boneka orang ke, takkan. Itu internal. Internal maksudnya, tulis kat situ, internal ni bermaksud dalam negara dia, dia berkuasa. Dalam negara dia, rakyat akan patuh pada dia. Rakyat dalam negara dia, dalam nampak internal kan, dalam negara dia, dalam ruang lingkup dia punya bidang kuasa, bermaksud dia adalah apa? Dia berkuasa, kuasa dia diperakui, dia berdaulat. Okay, berbeza dengan external sovereignty, dia juga berdaulat, dia juga orang tahu dia ada kuasa, dan siapa yang tahu? Orang luar, negara luar. Negara luar tadi dalam kan, orang dalam kan, ni orang luar ataupun negara luar memperakui yang dia berdaulat. So orang akan tengok dia, okay, ini Malaysia adalah sebuah negara berdaulat. Okay, so orang hormat apa-apa undang-undang yang kita buat, walaupun ada yang tak suka, tak setuju ke apa ke, orang akan hormat dengan segala undang-undang kita. Sebab apa? Sebab kita ada kedaulatan. Okay, so maknanya tidak ada orang yang macam boleh arahkan kita untuk buat apa-apa saja dalam negara kita, sebab kita berdaulat. Okay, so sekarang kamu tengok kedaulatan ni sangat-sangatlah orang kata tinggi kan. So dia ada 3 cara nak menjaga kedaulatan negara. Bila kita dapat kedaulatan ni, bila kita merdeka. Dulu kita dijajah oleh British, oleh banyak negara, dan masa tu kita paksa ikut cara mereka. Tapi selepas 31 Ogos 1957, we self rule ourselves. Maknanya kita dengan sendirinya ataupun kita memerintah negara kita sendiri, tidak lagi mendengar atau ikut untuk orang. So benda ni sangat berharga, betul tak? Kebebasan untuk menentukan corak hidup,
kamulah nanti lepas umur 18, bebas dah. Macam mana nak jaga kebebasan ni supaya orang tak ambil semula? Okey, soalan ni pernah keluar pada Disember 2019. Okey. Yang pertama sekali, kalau kita nak terus bebas, tak nak ikut kehendak orang, yang pertama sekali, sesebuah negara itu perlulah ada kekuatan ketenteraan, iaitu military strength. Okay? In order to safeguard the sovereignty of the state, their armies or soldier, the weapon and the defense technology need to be strong. Okay? Untuk orang kata menjaga kedaulatan sesebuah negara, armies ataupun soldier, ataupun orang kata kekuatan sesebuah negara, untuk menjaga kedaulatan sesebuah negara, tentera kena kuat, canggih kita punya alat-alat ketenteraan, dan orang kata teknologi defense yang sangat kuat lah. Okay, contohnya macam kita tengok sesiapa ada nuklear, kuat. Okay, sebab ianya is very powerful. Tak ada negara yang berani nak invade dia, ataupun orang kata nak ceroboh. Okay, contohnya macam Korea Utara tu, dia memang spend a lot of money, okay, for ketenteraan, to strengthen their military. Okay, itu penting bagi dia. Okay, so ini untuk memastikan boleh melindungilah negara. Okay, cuba kamu tengok macam Palestin. Dari segi teknologi dia tak berapa kuat, jadi senang-senanglah dia dicerobohi oleh Israel Zionis. Okay. Okay, so nampak ni, the main objective of Malaysian Armed Forces, okay, objektif utama ketenteraan Malaysia adalah untuk defend state sovereignty, okay, and protect against all types of threat. Kalau kamu boleh baca pasal Ops Daulat, bagaimana negara kita bermati-matian. Okay, kalau yang lama tu ialah menghalang pencerobohan Sulu. Okay, Sulu dekat Sabah. Sebab apa? Dia claim Lahad Datuk tu dia punya, kalau ikut sejarah. Ya. Okay, yang seterusnya, power legitimacy. Okay, power legitimacy ni bermaksud kuasa yang sah. Salah satu cara juga untuk menjaga kedaulatan kita adalah kita ni bila ambil kuasa orang tu biarlah secara sah. Kalau kita tengok negara-negara kat lain suka membuat penggulingan kuasa, itu kudeta ni. Kudeta cara baca dia. Okay. Bila kita buat penggulingan kuasa, kudeta ni, so kuasa kita tak sah. Bila kuasa kita tak sah, akan ada, orang kata contoh macam US kan, dia telah pergi ke Iraq dan dia merasakan Saddam Hussein ni. So, sebab Saddam Hussein tu pun dulu dia gulingkan kerajaan terus sebelum dia, dan dia pun akhirnya presiden dihukum gantung, okay, oleh US, tapi bukan US lah, macam orang kata macam pemerhati keadilan luar negara antarabangsa tu. Jadi itu adalah akibatnya jika kita mendapat kuasa secara tidak sah. Kuasa luar yang lebih besar akan datang dan akan habislah legitimasi kita. Okay, so tengok ni, Perayu ke-14 milik PH. Ni dululah. Lepas tu lainlah pula beritanya. Okay, so kalau kamu tengok, walau apa-apa pun bertukar, tetaplah tidak berlaku perbalahan. Setakat bisik-bisik kat sosial media tu atau baru-baru ni, biasalah, yang suka sukalah, yang tak suka tak sukalah. So smooth transition of government power can be seen after GE40. Maknanya orang kata walaupun berlaku perubahan kuasa kerajaan masa tu, orang kata smooth. Okay, sebelum kita cuba tengok bagaimana Datuk Seri Najib punya ucapan. Okay, after kalah lah, maknanya ada kulit nak mengamuk. Kita tengok inilah anak mereka punya ni, Najib speech after losing GE40. Okay, tengok tak ada nak mengamuk, menembak orang tak ada. Okay. Okay, nampak? Accept. Yes, itu value negara kita, hormat.
Okay, sebab masa tu tak ada satu parti pun yang betul-betul menang, yang betul-betul banyak kursi yang lebih pada orang lain. And then siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Kerana Perdana Menteri mesti datang daripada parti majority. Okay, kita tengok sikit je. Okay, tak ada apa dah. Alright, so orang kata that is how, okay, smooth transition. Okay. Ya Allah. Okay, lepas tu dan yang last sekali adalah kestabilan politik. Okay, kestabilan politik lah salah satu cara juga untuk menjaga kedaulatan negara. Kita tengok apa itu maksud kestabilan politik adalah people or citizens agree with the government ruling. Maknanya rakyat ni ikutlah, tak adalah macam nak memberontak sangat dengan pemerintahan dan kerajaan. Okay, kalau sesebuah negara tu ada demonstrasi, ada riots, okay, dan memang buat untuk tunjukkan ketidakpuasaan pada kerajaan, kita boleh cakap itu negara yang tak selamat lah, yang tidak ada kestabilan politik. Okay, so banyak benda yang menyebabkan rakyat tak puas hati dengan kerajaan. Kat Malaysia pun tak adalah juga yang puas hati sangat, tetapi insyaAllah lah kita boleh orang kata ni lah, kita tunjukkan dengan cara yang tidaklah sampai violent ataupun ni. Sebab kalau nampak sangat ke politik kita tak stabil, ini boleh menjejaskan kedaulatan negara kita. Okey, nampak ni. Mungkin kita guna peratus rendah, tak pergi keluar mengundi. Peratus itu. Okey. So, okey, habislah chapter tu. Okey, kamu faham ke tak faham dengan chapter tu, kelas? Faham ke tak? Faham. Okey, madam. Mida. Faham, madam. Ya, nak tanya apa? Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Okey, ada soalan ke? Saya rasa tak ada, madam. Tak ada. Okeylah, kalau tak ada, kita boleh habiskan kelas lah, boleh Boleh, madam. Okey, kita jumpa minggu depan, nanti madam hantar link Boleh, madam. Okey, Assalamualaikum. Thank you, madam. Salam, Mida. Terima kasih. Salam, madam.